Detik tersulit dalam hidupmu adalah detik terpenting yang membina kamu. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merba di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Nama diberi tanpa dipinta, Muhammad Iqmal Daniel bin Abdullah. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 5 yang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Kimanis yang terletak di Papar, Sabah. Buku yang menjadi pilihan saya pada hari ini berjudul Surat dari Semesta. Sebelum kita berbicara lebih tentang buku ini, ingin saya memperkenalkan kepada kalian penulis buku. Penulis buku ini merupakan seorang penulis muda yang ingin dikenali dengan nama penanya Sophia Rose. Sophia Rose merupakan seorang pempengaruh yang dikenali ramai dalam platform YouTube, Instagram dan juga TikTok. Tapi, bagaimana terhasilnya buku Surat dari Semesta ini? Minat beliau terhadap puisi menyebabkan beliau ingin menulis buku antologi puisi. Buku ini mempunyai 190 halaman bercetak, termasuklah muka hadapan dan juga muka belakang. Buku ini diterbitkan oleh Zaf Press Enterprise pada Februari 2022. Surat dari Semesta dicetak oleh Firdaus Press Sendirian Berhad. Buku ini merupakan karya yang dapat memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada sang pembaca. Ianya juga mengandungi himpunan puisi ringkas yang mudah difahami dan berkait rapat dengan jalan cerita hidup seseorang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan saya menggemari buku ini. Di antaranya ialah kerana saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya. Oleh itu, setiap aksara yang ditintakan oleh penulis dapat mengembalikan semangat yang telah pudar. Ingin saya bacakan kepada kalian semua serba sedikit puisi yang terkandung dalam buku ini. Hari ini, saya akan membacakan 3 puisi yang menarik perhatian saya. Puisi pertama berbunyi, kadang, Tuhan beri apa yang kamu mahu dalam cara yang kamu tak pernah tahu. Dan kadang, setiap permintaan itu sudah ada, cuma kamu masih belum membuka mata. Terdapat maksud tersirat dan tersirat yang terpahat dalam puisi tersebut. Contohnya, ialah kita perlu bersangka baik terhadap sesuatu benda. Selain itu, puisi ini juga mengajar untuk menghargai setiap apa yang ada. Puisi seterusnya pula berbunyi, jika terjadi beberapa hal pada dunia yang membuatkan aku ingin berputus asa, aku akan memikirkan kembali tentang seberapa payahnya untuk aku sampai di sini. Maksud puisi tersebut mengajar kita untuk sesekali memandang ke belakang untuk kebaikan pada masa hadapan. Selain itu, puisi tersebut juga mengajar kita untuk tidak berputus asa dalam apa juga keadaan sekalipun. Puisi yang terakhir sangatlah memberikan kesan yang mendalam kepada saya. Puisi tersebut berbunyi, ada kesakitan yang jauh lebih sakit dari ditinggalkan, iaitu menunggu manusia yang takkan pernah pulang. Namun, ada yang lebih indah dari satu kesetiaan, iaitu dipersatukan dalam keredaan setelah suatu perpisahan. Terus sulam indah nama itu dalam doa, kerana akan ada waktunya Tuhan temukan kembali di suatu pusara yang kau akan terdetik dalam jiwa. Pantas sakit itu di dunia, buat kenikmatan tak terungkapkan di syurga. Puisi tersebut bermaksud betapa sakitnya merasakan kehilangan seseorang yang takkan pernah kembali bersama kita lagi. Namun dalam masa yang sama, kita perlulah redha dengan ketentuan ilahi agar dapat menerima perpisahan tersebut. Saya sentiasa menyarankan kawan-kawan saya untuk membeli buku ini kerana saya yakin bahawa buku ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi mereka. Buku ini juga boleh dibeli dengan harga berpatutan dengan harga serendah RM27 untuk Semenanjung dan RM30 untuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi memberikan sedikit masa untuk melihat dan mendengar bicara saya. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada penulis kerana sudi menulis buku ini. Terimalah pantun daripada saya yang berbunyi, berakhir sudah bicara saya, moga bersua di masa hadapan. Andai ada tersasul kata, salah silap, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.